Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah di atas taufik dan inayah Allah dapat kita bersua kembali pada pagi Ahad kuliah duha di Masjid Ma'ruf dalam rangka kita membahaskan kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan kitab ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Muslimin muslimat rahimakumullah, minggu lepas saya dah bincangkan kepada anda tentang keutamaan kita menjaga atau memelihara rukun-rukun solat, kerana ianya yang menentukan solat kita adakah ianya akan menjadi warna putih berseri indah atau sebaliknya solat kita akan menjadi hitam, yang mana disebabkan kita tidak menyempurnakan rukun-rukun solat. Dalam masa yang sama juga kita tidak menyempurnakan di saat kita mengambil air wudu. Moga Allah mengurniakan kita solat yang indah berseri. Begitu juga Allah kurniakan kita taharah wudu kita yang akan menjernihkan kehidupan zahiri kita dan kehidupan batin kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah pagi ini saya akan sambung pengajian kita dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Bagi yang memiliki kitab, insya-Allah saya akan membaca di halaman 47 dan 48. Sebelum itu saya akan membaca seperti biasa. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita membicarakan tentang solat, suka saya ingin memberi sedikit tambahan. Solat dari perspektif ulama-ulama dalam bidang al-maqasid. Dari sudut perspektif ilmu fiqih, biasanya kita mengerjakan solat sebagai seorang hamba, kita wajib tunaikan solat fardu dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat kita melambangkan satu pengabdian yang ikhlas, yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada perspektif ulama-ulama maqasid, mereka menjelaskan bahawa
ibadat solat yang kita kerjakan, ianya di samping membawa makna satu pengabdian yang tulus dan ikhlas kepada Allah, ianya membawa maksud bahawa di saat kita mendirikan solat dengan baik, solat itu akan memberi kita dua kepentingan, dua kebaikan. Satu kebaikan berupa kebaikan duniawi untuk diri kita sendiri, dan yang kedua kebaikan maslahat akhirat di kampung akhirat, yang mana insya-Allah akan mendapat ganjaran yang baik dan akhirnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jadi apakah itu kebaikan duniawi dan apakah itu kebaikan ukhrawi? Mengikut ulama al-maqasid, kebaikan duniawi ianya terakam di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu sesuatu yang ada kaitannya dengan duniawi. InsyaAllah kalau kita melakukan solat dengan baik, kita tidak akan membuat perbuatan yang keji. Kita tidak akan melakukan perbuatan yang dosa. Dosa kepada diri kita sendiri dan dosa kepada orang lain atau dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak akan membuat perbuatan kejahatan yang mana ianya akan menghindarkan kita daripada perbuatan jahat, mungkar dan sebagainya. Itu mengikut perspektif ulama, dianya ada kebaikan duniawi untuk kita. Dan apakah kebaikan ukhrawi? Kebaikan ukhrawi itulah wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu bima tasna'un. Dan dengan mengingati Allah adalah ianya lebih besar, lebih baik, lebih utama. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan pentingnya solat itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis solata li dzikri. Dan hendaklah kamu mendirikan solat dengan sempurna kerana mengingatiku, yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tujuan atau matlamat kita solat, ialah mengingati Allah. Jadi seorang hamba itu apabila mendirikan solat, dia dalam keadaan mengingati Allah. Itu yang paling besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta kepada hambanya. Sebab itu bila kita bersolat, seakan kita juga berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam solat kita, segala pergerakan kita, ucapan kita, semuanya adalah tasbih dan doa, memuja keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di saat kita mendirikan solat, kita nak rasakan, kita perlu rasakan dalam diri kita bahawa kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia secara ringkas perspektif yang dilihat oleh sebahagian ulama maqasid. Moga-moga kita meraih manfaat daripadanya. Kita lanjutkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di halaman 47, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengajar kita agar menghayati ibadat solat dengan sebaik mungkin. Seperti mana sebelum ini kita telah menghayati ibadat taharah dengan sebaiknya. Pastikan kita memahami bahawa ibadat solat yang akan kita kerjakan, ianya memberi makna dalam diri kita. Dan kita berikan keutamaan kepada solat.
Ini keindahan yang ada dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Susunan yang sangat teratur, tersusun rapi, dan membimbing orang-orang beriman untuk membuat priority, keutamaan dalam membuat pilihan dan keputusan. Sebab itu di halaman 47, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan kepada kita bahawa keutamaan berjemaah. Hatta dalam solat. Seandainya anda mengerjakan solat bersendirian, alhamdulillah anda sudah melaksanakan solat dengan baik. Dan lakukanlah dengan memelihara rukun-rukun solat seperti yang kita sebutkan pada minggu lepas. Namun, di saat anda mendirikan solat dalam keadaan berjemaah dan menjaga rukun-rukunnya serta menjaga wuduknya sebelum itu, maka ianya ia jauh lebih baik daripada kita melakukan solat itu dalam keadaan kita bersendirian. Sehubungan dengan ini, dalam kitab ini beliau mengatakan keutamaan berjemaah dengan mendatangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, salatul jam'i tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Maksudnya, sembahyang berjemaah itu melebihi, yakni keutamaannya melebihi sembahyang bersendirian sebanyak 27 darajah. 27 derajat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apakah tingkatan darjat satu yang melebihi daripada yang lain. Lebih-lebih lagi ini dah ditentukan 27 darajah. Masya Allah. Jadi, jika diminta kepada anda untuk melakukan solat dalam keadaan baik, khusyuk bersendirian, dengan melakukan solat dalam keadaan khusyuk dan baik berjemaah, apakah pilihan anda? Dalam kitab ini, Imam Ghazali rahimahullah mengajar kita supaya ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peliharalah solat berjemaah. Selanjutnya, beliau mendatangkan beberapa asar atau riwayat-riwayat daripada para sahabat dan para ulama. Di antaranya, dia mengatakan seorang yang bernama Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, saya tiada menginginkan dunia melainkan 3 perkara. Ini seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi'. Menjelaskan bahawa beliau tak inginkan dunia ini melainkan 3 perkara. Apa dia 3 perkara itu? Yang pertama, dia inginkan seorang teman atau saudara atau sahabat yang mana jika sekiranya ia melakukan kesilapan, kesalahan, sahabat tadi menegur dirinya. Masya Allah. Ini yang pertama beliau menjelaskan. Ini penting ya tuan-tuan, kita mempunyai sahabat yang soleh atau solehah yang dapat memperbetulkan kekurangan kita dengan cara baik dan hikmah, dan kita suka orang menegur kita seandainya kita melakukan kesilapan. Lebih-lebih lagi, kesilapan yang kita lakukan tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita lakukan silap, kita tak sadar. Bila ditegur oleh kawan kita, kita melakukan kesilapan tersebut, baru terlintas, tersedar, tak sengaja tadi dia melakukan kesilapan. Jadi diperbaiki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia suka memakan makanan yang halal. Alhamdulillah, syukur kita, Allah kurniakan kita makan yang halal, mencari rezeki yang halal, menafkahkan harta kita kepada ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak kita secara halal. Lebih-lebih lagi dalam keadaan bulan Ramadan, kita makan bersahur, kita makan untuk berbuka, semuanya harus kita pastikan bahawa daripada titik perlu kita secara halal. Amin, insya-Allah. Dan yang ketiga, beliau suka adalah solat berjemaah
di mana solat jemaah itu akan mengangkat daripadanya semua kelalaian. Dan juga insya-Allah moga-moga beliau mendapat ganjaran pahala yang lebih besar. Ini maksud apa yang disebutkan oleh seorang alim bernama Muhammad bin Wasi' yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ulama ini mengutamakan solat berjemaah. Baginya solat jemaah itu yang akan mengingatkan dia supaya jangan lalai, jangan leka. Dan di samping ganjaran yang baik yang disediakan oleh Allah melebihi daripada solat bersendirian, jadi dia lebih suka untuk melakukan solat berjemaah. Ini dia tiga perkara yang disebutkan oleh Muhammad bin Al-Wasi'. Imam Ibnu Abbas atau Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berkata, ini pandangan Ibnu Abbas ya. Dia mengatakan sesiapa yang mendengar seruan muazzin mengumandangkan azannya sedangkan dia tidak menjawab, yakni tidak menurut panggilan azan untuk sama-sama solat berjemaah, nyatalah orang itu tidak suka atau cinta kepada kebaikan. Ini pandangan Ibn Abbas. Bahkan bukan itu saja, beliau mengatakan, dan tentu sekali kebaikan juga tidak akan mencintainya. Ini yang kita khawatiri. Bila seseorang itu tidak menyaut seruan azan dan kemudian untuk solat berjemaah, ini bermakna dia tidak cinta kepada kebaikan dan kebajikan. Ini buat dirinya. Tetapi pandangan Ibnu Abbas juga yang dikhawatiri ialah kebaikan tadi, kebajikan tadi tidak suka kepadanya. Jadi orang yang kalau kebaikan atau kebajikan lari daripadanya, itu yang kita khawatiri. Kita khawatiri kita tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi ini sebagai satu renungan, petikan kata yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang didatangkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Moga-moga kita fikirkan bersama. Selanjutnya, di dalam kitab ini menerangkan tentang pentingnya kita menjaga rukun-rukun. Di antara rukun tersebut ialah ketika kita sujud. Di sini beliau mendatangkan beberapa potong hadis yang menarik, memberitahu kita di saat seorang hamba itu tengah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hutta anhu biha sayyi'ah." Maksudnya, tiada seorang muslim pun yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat baginya satu darajah dan akan menghapuskan baginya satu keburukan. Masya Allah. Di saat seorang hamba itu sujud kepada Allah, satu kali sujud, Allah akan kurniakannya darajah, pahala. Dalam masa yang sama, Allah akan hapuskan baginya dosa. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, dalam solat kita sebagai contoh, solat zuhur, ada 4 rakaat. Setiap satu rakaat ada 2 sujud. Jadi bermakna ada 8 kali sujud tatkala kita melaksanakan solat zuhur. Begitu juga solat isyak, begitu juga solat asar. Dan anda boleh kiaskan kepada solat-solat yang lain. Kerana setiap satu rakaat ada 2 sujud. Mana setiap satu sujud Allah akan mengangkat darjatnya. Allah akan kurniakan pahala. Dan setiap kali satu sujud Allah akan hapuskan keburukan dan dosa. Ini kurniaan seorang hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kelebihan sujud dalam solat. Sehubungan dengan itu, kita harus merasa khusyuk di saat kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Maksudnya, seseorang hamba paling dekat dengan Tuhannya sewaktu ia sujud. Maka hendaklah ia memperbanyakkan doa ketika ia sujud. Ini maksud hadis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terhormati Allah, ya, di saat kita sujud, lebih-lebih lagi kita di dalam bulan Ramadan, banyak solat-solat sunat yang kita lakukan. Solat tarawih, solat witir, solat qiyamul lail, tahajud. Jadi kita peruntukkan sedikit waktu dalam solat sunat-sunat berikut, secara khusus pada waktu malam, qiyamul lail, bertahajud, kita perpanjangkan sedikit sujud kita. Kita perbanyakkan doa kita. Kerana tempat itu adalah tempat yang paling sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, mindanya, dirinya merasa tunduk rendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bantuan daripada Allah, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Jadi mungkin anda ada yang bertanya, "Ustaz, kita ni tak pandai nak baca doa. Jadi dalam solat sujud, dalam keadaan solat nanti ketika kita sujud nak baca doa apa Ustaz? Selalu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selain tu kami tak tahu Ustaz." Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak semestinya kita membaca doa yang sukar-sukar, yang berat-berat. Kita bacalah doa-doa yang lazim kita baca. Dalam sujud itu juga kita boleh membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu kita doakan untuk kedua orang tua kita. Atau dalam bulan Ramadan ini kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Baca doa tu ketika sujud pun boleh juga. Atau ringkas aja kita baca selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan secara sedikit-sedikit. Yang penting kita tambah sedikit pada doa yang biasa kita baca, kita tambah satu atau dua yang ringkas, dan kita istiqamah sepanjang Ramadan ketika kita melakukan solat-solat sunat atau solat-solat fardu. Alhamdulillah. Dan insya-Allah nanti masa-masa akan datang kita tambah doa-doa yang lain. Pokoknya pada peringkat awal ni jangan persulitkan amalan soleh kita. Permudahkan, insya-Allah Allah akan mempermudahkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadat dengan sebaiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya rasa pertemuan ini merupakan pertemuan yang ringkas dan moga-moga anda meraih manfaatnya insya-Allah. Dan sampai kita bertemu di lain kesempatan, insya-Allah saya ingin saya berdoa kepada Allah agar anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan menjalani ibadah puasa dengan sebaiknya. Dalam masa yang sama jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara anda dalam keadaan zahrul ghaib. Kerana seseorang itu kalau mendoakan saudaranya dalam keadaan zahrul ghaib, yang di dalam keadaan saudaranya tidak tahu, tidak melihat, para malaikat akan mengatakan amin, amin di atas doa yang kita pohonkan. Dan malaikat mengatakan untuk kamu juga seperti mana kamu pohonkan doa itu. Jadi moga-moga Allah SWT di dalam kita melaksanakan ibadat puasa dalam keadaan COVID-19 ini, ianya tetap menyuburkan rohani kita, menyuburkan persaudaraan kita secara rohani. Tidak lupa untuk mendoakan mereka dalam doa kita, dan Allah memberkati kita di dunia wal akhirah. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini secara ringkas. InsyaAllah
kita sambung perbicaraan kita pada minggu akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.